Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fat. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali slot talaki Safinatun Najah, menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. InsyaAllah kita akan menyambung kembali pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang kelima daripada 6 rukun iman. Jadi kitab Idaman Penuntut edisi Jawi muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wal yaumil akhiri. Terjemahan dianya. Dan kelima daripada 6 rukun iman, percaya pada hari qiyamah. Hari akhir, hari kiamat. Hari akhir diterjemahkan dengan hari kesudahan. Dipanggil juga dengan hari qiyamah sebab dia ada banyak nama kepada hari akhir, hari kiamat. Hari akhir ini hari kesudahan. Berakhirnya hari dunia pada hari mati seseorang. Berakhirnya hari dunia selepas daripada tiup sangkakala yang pertama dihancurkan langit dan bumi. Maka pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang kelima ini dimulai dengan pembicaraan berkaitan dengan persoalan barzah. Kemudian pergi kepada nikmat dan siksaan di alam barzah. Jadi yang kita bicara minggu lepasnya adalah berkaitan dengan persoalan barzah. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Setengah menyatakan bahawa ditanyakan akan sekalian berkaitan dengan persoalan akidah. Ada yang menyatakan bahawa ditanyakan berkaitan dengan setengah daripada persoalan akidah. Kemudian selepas daripada persoalan, lepas soalan maka dikurniakan nikmat di alam barzah. Mereka yang tak lepas persoalan akan kena azab di alam barzah. Ini termasuk di dalam pembicaraan hak rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan. Kemudian di alam barzah, kesemua akan dihimpit. Semua akan dihimpit. Kena himpitan kubur. Himpitan kubur ni kena semua sekali. Semua akan kena himpitan kubur, termasuk kanak-kanak, termasuk orang yang soleh sekalipun akan kena himpitan kubur. Kesemuanya akan kena himpitan kubur. Di dalam kitab menyatakan bahawa jikalau tidak kena lepas daripada himpitan kubur, jikalau lepas daripada himpitan kubur, nescaya lepaslah daripada himpitan kubur Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu
yang mana hari kematiannya bergegar arasy. Tapi Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu pun sendiri tidak akan lepas daripada himpitan kubur. Mana kesemuanya akan kena himpitan kubur, termasuk kanak-kanak dan termasuk juga orang yang soleh. Cuma kita kena faham di sini, walaupun kesemuanya kena himpitan kubur, melainkan golongan-golongan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kesemuanya kena himpitan kubur, orang yang beriman, yang soleh, kena himpitan kubur, tapi bukan himpitan yang menyeksakan. Dipanggil himpitan kasih, himpitan manja. Bukan himpitan yang menyeksakan. Adapun himpitan kubur kepada umpama orang kafir, orang munafik, himpitan kuburnya sampai ke berselisih tulang rusuk. Itu himpitan kubur yang kena kepada orang kafir, orang munafik. Jadi orang yang beriman kena himpitan kubur, tapi himpitan yang tidak menyeksakan. Himpitan kasih, himpitan manja. Kemudian diperluaskan. Diperluaskan pula di alam kuburnya sampai ke 70 hasta. Yang tidak kena himpitan kubur, tapi sidang pendengar kena faham sini ni. Memang kena himpitan kubur. Sehingga kan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu yang pada hari mati bergerak arah kena himpitan kubur, tapi bukan himpitan yang menyeksakan. Himpitan, himpit kasih, himpit manja. Yang langsung tidak kena himpitan kubur adalah para-para anbiya. Para-para anbiya tidak akan kena himpitan kubur. Kemudian dinyatakan dalam kitab yang terlepas daripada himpitan kubur adalah Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Ini dinyatakan dalam kitab. Yang tidak kena himpitan kubur, kanak-kanak, orang yang soleh kena himpitan kubur, himpitan kasih dan manja, bukan menyeksa. Yang memang tidak kena himpitan kubur, yang pertama adalah para anbiya. Dan dinyatakan dalam kitab juga, di antara mereka yang tidak kena himpitan kubur adalah Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Jadi makna istimewa Fatimah binti Asad ni, tidak kena himpitan kubur. Ni Mu'az, Sa'ad bin Mu'az yang bergegar arah pada hari kematian pun kena himpitan kubur. Tiba-tiba Fatimah binti Asad radhiyallahu anha ni tidak kena himpitan kubur. Mana ini istimewa ni. Siapakah dia Fatimah binti Asad? Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kita maklum anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Ni sidang pendengar ni nama istimewa ni. Kau dak kenal gok. Lah. Maknanya tak kenal orang hebat lah ni, tak kenal orang istimewa. Para anbiya tak kena himpitan kubur. Fatimah binti Asad tak kena himpitan kubur. Siapa Fatimah binti Asad? Fatimah binti Asad adalah ibu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Asad adalah ibu saudara sabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang apa ni? Apa? Gambaran apa kata? Sebab ada orang tak kenal ni, buian apa? Gambaran dia ni. Siapa? Teka siapa ni apa? Clue apa? Clue. Jadi Fatimah binti Asad adalah ibu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni clue ni. Bukan clue terpaku bukan ni. Itu clue lain. Clue terkejut terpaku. Fatimah binti Asad ni adalah mak saudara sabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya adalah ibu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, isteri kepada Abu Talib.
yang beriman dengan Nabi SAW. Hak tak beriman, nyabu tau, lek hak tak beriman. Hak bapa angkat Nabi, bapa saudara Nabi, ayah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah yang tidak beriman. Isterinya Fatimah binti Asad beriman dengan Nabi SAW. Fatimah binti Asad ni lah yang lepas daripada himpitan kubur. Dan termasuk juga yang lepas himpitan kubur adalah mereka yang membaca surah Qul Huwallahu 100 kali pada sakit mati. Kemudian kita pergi kepada selepas daripada persoalan barzah, mereka yang beriman, mereka yang beriman dan beramal soleh akan dapat nikmat di alam barzah. Raudhatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun syurga. Kemudian mereka yang kafir, mereka yang munafik akan kena azab kubur yang daim, yang berkekalan. Orang mukmin yang soleh akan dapat nikmat alam barzah, raudhatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun syurga. Orang yang mati kafir, mati munafik akan kena seksaan barzah selama-lamanya. Yang mana orang kafir, orang munafik ni bermula daripada barzah, mereka akan diseksa selama-lamanya. Mereka diseksa di alam barzah. Maka mereka ni ternanti-nanti bilakah qiyamah. Sebab apa? Sebab mereka sudah tak tahan dengan seksaan barzah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab, di antara seksaan barzah ni banyak dicerita. Tapi saya akan sebut cara ringkas je lah. Jadi mereka yang kafir, yang munafik ni, duduk dalam seksaan di alam barzah, mereka, panggil apa ni? Ternanti-nanti bilalah nak kiamat, bilalah nak kiamat. Sebab apa? Berat seksaan barzah. Lepas kiamat, tiup sangkakala pertama, tiup sangkakala kedua, dibangkitkan kembali. Bagi orang kafir dan munafik ni, di mahsyar lebih seksaan daripada alam barzah lagi. Dia ke depan, dia bertambah gelap, orang panggil. Ke depan dia tambah gelap. Yalah, kadang-kadang orang kafir ni, Allah, susahnya hidup atas dunia. Susah hidup atas dunia. Baik mati. Baik mati. Kalau mati kafir, mati munafik, akan berada dalam seksaan. Tak boleh nak banding dengan susah atas dunia. Jadi terkadang orang-orang kafir ni, dia susah sangat-sangat. Dia kena penyakit hak berat-berat. Terkadang mereka ambil keputusan untuk membunuh diri. Dah, biarlah lepas daripada kesusahan di dunia, lepas daripada mengidap sakit hak berat-berat di dunia ni, jadi mereka ambil keputusan bunuh diri biar selesai mati. Walaha mereka akan berhadapan dengan seksaan barzah yang lebih jauh nak banding dengan kesusahan, kesakitan yang mereka hadapi ketika hidup atas dunia. Jadi bila duduk dalam alam barzakh, seksaan yang berpanjang ni, bilakah nak dibangkitkan kembali? Bangkit kembali di mahsyar, lebih teruk lagi mereka akan hadapi seksaan nak banding dengan seksaan di alam barzakh. Jadi apabila mereka sudah tak tahan dengan seksaan di pada mahsyar ni, maka mereka pun diilhamkan oleh Allah nak cari Nabi Rasul. Pada ni. Ini cerita ke depan lagi ni. Di mahsyar. Mereka dah tahan dah dengan seksaan di mahsyar. Maka Allah Ta'ala ilhamkan pada mereka untuk cari Nabi dan Rasul. Sebab di mahsyar ni, setengah mengatakan tempoh masanya 1000 tahun. Setengah mengatakan tempoh masanya 50,000 tahun. Tapi mereka dalam seksaan. Maka diilhamkan oleh Allah, dicampur dalam hati mereka oleh Allah, cari Nabi Rasul lah. Biar Nabi Rasul minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah bicara. Hisab tu lah, biar Allah bicara. Bila bicara, sama ada
syurga sama ada neraka. Biarlah neraka pun tak apa dah dia kata. Sebab apa? Sebab mereka tak tahan dengan seksaan di mahsyar. Tapi kalau mereka ke neraka ni lebih terseksa nak banding dengan seksaan di mahsyar. Jadi mereka ke depan bertambah gelap. Ni. Orang yang mati kafir, orang yang mati dalam keadaan munafik. Munafik ni orang Islam. Munafik ni orang Islam. Orang hak kafir ni, kafir lah. Hak kafir terang-terang, penyembah berhala apa semua. Hak munafik ni orang Islam. Kalau munafik pada masa Nabi SAW, bukan setakat sembahyang, berjemaah di belakang Nabi SAW. Masuk majlis ilmu Nabi SAW. Hidup bersama dengan Nabi SAW. Kematiannya disembahyangkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Contohnya Abdullah bin Ubay. Dan Abdullah bin Ubay ni dikapankan dengan jubah Nabi SAW. Tapi munafik. Zahirnya orang Islam. Jadi kita ni orang Islam sebab kita warisi keislaman kita daripada ibu bapa kita. Bila ibu bapa kita Islam, kita warisilah. Dipanggil Islam, Islam baka. Islam baka tau. Islam baka. Islam yang warisi daripada ibu bapa. Tapi iman tidak warisi. Jadi munafik ni orang Islam pada zahir, bersembahyang, berpuasa contohnya, tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab untuk sah iman kena lengkap ke enam rukun iman. Baru sah iman. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab. Apa makna beriman dengan kitab? Kita bicara dah dahulu. Kita beriman dengan Al-Quranul Karim. Apa makna kita beriman dengan Al-Quranul Karim? Hanya setakat kita ambil Al-Quran, kita membaca. Hanya setakat kita ambil Al-Quran, kita cium, kita junjung di kepala. Kita letak Al-Quran di, kalau dalam almari, rak yang paling atas sekali kita letak. Tapi beriman ke tidak kita dengan Al-Quranul Karim? Beriman dengan sekalian hak terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Termasuk hukum hakam ke, cerita-cerita ke, cerita benda yang lalu, cerita benda yang akan datang, cerita benda yang gaib. Hak ni hak beriman dengan kitab, beriman dengan Al-Quranul Karim untuk mengesahkan ke enam rukun iman. Barulah orang tu orang yang Islam serta beriman dengan Allah dan dengan Rasul. Jadi orang munafik ni orang Islam tetapi tidak beriman. Kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir, orang munafik dalam keadaan seksaan selama-lamanya. Kita pergi pula. Jadi saya sebut tadi orang mukmin yang soleh akan dapat nikmat di alam barzah. Golongan yang kedua, orang kafir, orang munafik akan berada dalam seksaan selama-lamanya. Ada lagi satu golongan. Dia ada 3 golongan. Satu golongan laginya dipanggil golongan usatul mukminin. Usatul mukminin, orang mukmin yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang mukmin yang soleh, yang taat, yang tidak derhaka akan dapat kebun daripada kebun syurga di alam barzah. Yang kedua, orang kafir, orang munafik, seksaan selama-lamanya. Dia ada satu golongan lagi. Usatul mukminin. Di kalangan orang mukmin yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman, tetapi suruhan Allah ada yang dikerjakan, ada yang ditinggalkan. Larangan Allah ada yang ditinggalkan,
ada yang dia buat. Ni. Orang mukmin yang derhaka. Yang tidak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mukmin tapi dia derhaka. Jadi dia akan kena azab di alam barzah. Dia kena akan azab di alam barzah. Sekira-kira qada kederhakaan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin yang derhaka ni akan kena seksaan di alam barzah sekira-kira kederhakaan yang dilakukan. Tetapi orang mukmin yang derhaka ni yang diseksa di alam barzah sekira-kira maksiat yang dilakukan, seksaan bagi orang mukmin yang derhaka ni, seksaannya terkadang akan bertambah ringan. Bahkan terkadang seksaan tu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia mati dalam iman, tapi dosa dia banyak. Tapi sangat-sangat dibimbangi. Kita kena faham pula. Jangan kita buat ingat bab dosa ni. Sebab dosa ni akan melemahkan iman kita. Jadi apabila iman kita lemah, kita akan menghadapi fitnah yang besar. Kita menghadapi dua fitnah yang besar. Yang didoakan perlindungan sebelum kita memberi salam. Kita sebelum beri salam dalam sembahyang, kita ada doa yang mana kita mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada dua fitnah yang besar. Sebelum salam. Doanya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi saya nak perekahnya, di situ ada dua fitnah yang besar. Fitnah yang pertamanya, fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni akan dihadapi oleh mereka yang hidup di akhir dunia. Fitnah Dajjal adalah fitnah akidah, fitnah pegangan. Sebab tu kita akhir zaman sekarang, fitnah besarnya fitnah akidah, fitnah pegangan. Yang mana akhir zaman ni terkeluar daripada agama. Terkeluar daripada agama, kita melihat tidak ada orang Islam yang keluar agama. Ini secara amalah. Secara seorang-seorang tu kita maklumlah pernah berlaku. Pak secara ramai-ramai ni, satu kapung ke, satu daerah ke, satu negeri ke, satu kaum ke, tiba-tiba isytihar keluar Islam masuk agama kafir, tak ada. Ada ni. Bahkan terkadang kita melihat orang yang bukan Islam pula. Ramai pula mereka yang masuk pada Islam. Macam mana kata di akhir zaman ni orang akan keluar daripada agama? Dia bukan persoalan mereka keluar daripada Islam. Tapi walaupun mereka Islam, tapi tanpa akidah. Tanpa pegangan. Sebab apa? Sebab cubaan akhir zaman, fitnah akhir zaman adalah cubaan fitnah akidah pegangan. Iman. Orang Islam tak ada keluar Islam, bertambah ramai. Masjid bertambah tersergang indah. Tapi pengisian iman, akidah, tauhid kepada mereka yang memenuhi masjid, kepada mereka yang sentiasa sembahyang dan berpuasa, kepada mereka yang ternanti-nanti berebut-rebut untuk ke tanah suci Mekah dan Madinah. Ni orang Islam belaka. Macam mana penekanan berkaitan dengan ilmu, bab iman, bab akidah, bab tauhid. Hak ni fitnah akhir zaman. Zahir Islam, masjid tersegang indah, ramai orang sembahyang, ramai orang berpuasa ke Mekah ternanti-nanti. Nanti masuk bulan Ramadan, malam tu dipenuhi masjid dengan orang lelaki, orang perempuan penuh. Untuk menghidupkan
Ini malam Ramadan. Tapi macam mana dengan pembicaraan bab iman, bab akidah, bab tauhid? Ni kata fitnah akhir zaman adalah fitnah iman, fitnah akidah. Maknanya keluar daripada agama ni bukan hak keluar Islam. Tapi zahir Islam, tapi akidahnya tidak ada. Untuk panggil berakidah, untuk panggil beriman, macam sebut tadilah, lengkap ke-6 rukun iman, termasuk beriman dengan qada dan qadar Allah, rukun iman yang ke-6. Boleh dipanggil orang ni orang yang beriman. Ni, fitnah akhir zaman, fitnah iman akidah. Jadi fitnah Dajjal adalah fitnah berkaitan dengan iman dan akidah. Itu satu fitnah yang besar. Satu lagi fitnah yang besar adalah fitnah dekat nak mati. Fitnatul mahya wal mamat. Fitnah hidup dan fitnah dekat nak mati. Apa dia fitnahnya? Fitnah ketika khatimah. Ketika kesudahan. Yang mana ketika kesudahan ni, fitnahnya adalah iman akidah. Syaitan nak goda dekat nak mati tu. Syaitan tak goda dah. Kamu jangan sembahyang lah. Kamu jangan puasa lah. Kamu jangan tutup aurah lah. Tak ada dah. Fitnah syaitan pada masa tu adalah fitnah iman dan akidah. Yang mana syaitan kerumung orang yang nak mati ni seumpama semut khumung manisan. Sebab kita ni, kita orang lemah kan. Fahad dan saya dapat dengar, kita semua orang lemah. Kita mudah tergelincir. Mudah melakukan perkara yang dilarang. Syaitan pun ketawa. Kita insaf. Kita pun bertaubat. Syaitan pun menangis. Dia goda hasut pula kitanya. Lemah kita. Kita mengikuti mereka. Mereka pun ketawa gembira. Kita sedar, kita insaf, kita bertaubat. Mereka pun menangis. Tetapi, fitnah dekat nak mati ni, kalau mereka berjaya sungguh-sungguh. Kalau mereka gagal sungguh-sungguh. Ni. Fitnah dekat nak mati. Fitnah iman, fitnah akidah. Kalau syaitan dapat memalingkan iman dan akidah seseorang, wa'azabillah, mati kufur, seksaan selama-lama sampailah kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni hak dekat nak mati ni. Tetapi sebab kita ni Fak dan sidang pendengar, pengiktibaranlah perkiraan kita ni sama ada di kalangan orang yang bertuah, orang yang celaka adalah di kesudahan tadi. Siapa yang bertuah di kesudahan? Siapa yang bertuah? Adalah orang yang husnul khatimah. Yang baik kesudahan. Siapa yang baik kesudahan? Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, husnul khatimah adalah al-maut alal iman. Mati dalam keadaan iman diselamat. Ni. Jadi periktibaran sama ada seseorang ni, orang yang bertuah, adalah orang yang mati dalam iman. Sebaliknya orang yang celaka, mati dalam keadaan kekufuran, wa'iyyazabillah. Jadi perkiraannya adalah di kesudahan. Tapi kita kena fahamlah. Perkiraannya di kesudahan. Tetapi kesudahan tu bagaimana? Al-mar'u yamutu ala ma'asya alaih. Seseorang akan mati dalam kehidupan dia lah. Kehidupan dia agama, dengan kurnia Allah, dia mati dalam keadaan iman dia selamat. Kalau kehidupan dia jauh daripada agama, wali'azubillah, ni, terkadang lucu iman ketika di kesudahan, wali'azubillah. Tapi kita kata, perkiraan bertuah ke celaka di kesudahan, bukan di kesudahan, di dalam kehidupan kita. Contoh gini, Fak dan sidang pendengar. Budak-budak yang menghadapi peperiksaan. Di manakah time masa? Yang mana? Yang dinanti-nanti. Masa yang sangat-sangat, mana ni? Ni sangat-sangat, itulah. Kemuncak. Kemuncak dia. Bila? Di keluar keputusan.
Keluar keputusan tu, bagian-bagianlah reaksi. Ya. Sebab apa? Di situ. Kamu berjaya ke, kamu gagal ke, adalah ketika keluar keputusan. Jadi kalau kamu berjaya, bertuahlah kamu. Sebab kamu berjaya, orang gagal kok. Malah, ketinggalan lah. Jadi, berjaya ataupun gagal, di ketika keluar keputusan. Pandai ni. Tetapi nak menghasilkan keputusan berjaya, situ ke? Tak, no. Bertahun-tahun belajar. Gagalnya di kemuncak tu, gagal di situ. Tak lah, selama ni kamu malah kan? Di situ, pandai dek. Jadi memanglah kira berjaya tak berjaya ketika keluar keputusan. Oh, berjaya dia. Berjaya dia. Berjaya situ ke? Tak, berjaya dalam belajar dia bersungguh-sungguh bertahun-tahun. Samalah. Buat perbandingan. Seseorang yang bertuah, di kesudahan, baik kesudahan, mati dalam iman, mari daripada mana? Daripada kehidupan dia. Beriman, beramal soleh, beramal soleh sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kebaikan dunia dan akhirah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab dosa jangan buat ringan, sebab dosa ni akan melemahkan iman. Tapi orang ni, orang yang dosa banyak, tapi dia mati dalam keadaan iman dia selamat. Ni. Hak kita sebut tadi unsatul mukminin. Yang pertama, mukmin yang soleh dapat nikmat selama-lamanya di barzah. Sampai masyar pun mereka dalam nikmat selama-lamanya sampai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir munafik siksaan selama-lamanya sampai ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Usatul mukminin, orang mukmin yang derhaka, mereka akan diseksa sekadar sekira-kira kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemudian, seksaan tu berkekalan ke tidak? Seksaan tu terkadang akan bertambah ringan. Dan terkadang seksaan tu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang mukmin yang derhaka tadi, ni orang mukmin ni, kemah molek bab iman, bab akidah ni. Bab iman, bab kemah molek. Sembahyang rajin, puasa rajin, pergi Mekah tiap-tiap tahun sekalipun, bab iman, bab akidah tak lulu. Mati dan kufur dan munafik, itu kekal seksaan selama-lamanya walaupun zahirnya orang Islam sekalipun. Ini kena ingat baik. Ini cerita orang yang iman dia comel. Akidah dia comel. Tauhid dia comel. Tapi dia banyak melakukan kemaksiatan zahir dan batin. Jadi diseksa di alam barzah. Dosa dia sudah terhenti. Sebab dia sudah mati. Dosa dia sudah terhenti. Tetapi pahala tidak terhenti. Ini sidang pendengar ambil molek ni. Jadi pembicaraan kita ni bab rukun iman yang kelima. Banyak pembicaraan ni bab rukun iman kelima ni, tapi saya ambil kesempatan maknanya lebih kepada mana ni, lebih kita buka sikit lah biar luas sikit. Ada ni. Jadi dosa sudah tidak ada sebab sudah meninggal dunia. Tapi pahala tidak terhenti. Pada masa hidup kita ada sedekah jariah. Pahala sedekah jariah itu akan sampai kepada kita. Syarat mati dalam iman. Kalau mati dalam kufur, wali'azabillah, sedekah jariah, buat masjid 10 buah sekalipun, tidak ada manfaat walaupun sedikit. Tidak ada manfaat walaupun sedikit kalau mati dalam kufur. Walaupun sedekah jariah, buat 10 putih masjid sekalipun. Walaupun anak soleh, cucu soleh ni, ramai sekalipun, tak ada manfaat kalau mati dalam kufur, wali'azabillah. Itu bab iman, bab tauhid tu kena utamakan, kena amati molek. Jadi dia banyak sedekah jariah. Dosa tak ada dah. Pahala mari. Seksaan dia bertambah ringan. Faham dah ni? Sebab jadi pahala dia sudah bertambah. Itu cerita bab sedekah jariah. Anak pula. Anak cucu buat ibadah. Anak cucu mana buat ibadah ni? Anak cucu yang beriman. Dia buat ibadah. Mereka berpahala. Ni. Yang mati ni pun berpahala. Maka seksaannya akan bertambah ringan. Kemudian doa pula. Doa. Bukan kata doa daripada anak cucu ni. Doa daripada orang-orang yang soleh.
orang-orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama yang soleh sentiasa berdoa. Berdoa keampunan kepada diri sendiri, kepada ibu bapa. Dan kita bisa dengar kan? Akan didoakan keampunan li jami'il muslimina wal muslimat. Diminta ampun bagi sekalian orang Islam lelaki, Islam perempuan. Mukminina wal mukminat, mukmin lelaki, mukmin perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup di kalangan mereka dan yang sudah mati. Jadi kalau doa keampunan daripada orang soleh ni diperkenankan oleh Allah, hak dalam kubur tu, yang beriman tadi, yang beriman, bukan yang kafir, yang beriman tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seksaan orang mukmin yang derhaka di alam barzah tadi diringan akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mati dalam iman ni masih lagi ada harapan selagi dunia tidak qiyamah. Sebab selagi dunia tidak qiyamah, sedekah jariah dia sentiasa berjalan, hantar pahala kepada dia. Selagi dunia tak qiyamah, anak dia buat amal ibadah, dia boleh pahala. Cucu buat amal ibadah, dia boleh pahala. Cicit keturunan dia buat amal ibadah, dia boleh pahala. Maka pahala dia meningkat, dosa sudah tidak ada sebab dia sudah mati. Jadi pahala ni akan meringankan seksaan barzah kepada orang mukmin yang derhaka tadi, dan dengan kurnia Allah seksaannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mukmin yang derhaka, mukmin, dia bab iman. Bukan cerita bab Islam dah ni. Di alam barzah cerita bab iman. Sebab itulah kita sedang pendengar sama-samalah kita menitik beratkan berkaitan dengan iman akidah diri kita sendiri, iman akidah keluarga-keluarga kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita dan keluarga kita, kita kena pastikan bahawa keenam rukun iman ni lengkap. Terutama sekali nanti akan panjang bicara hak berkaitan dengan rukun iman yang keenam, qada dan qada Allah, yang di akhir zaman ni hak paling banyak terpesong adalah di rukun iman yang keenam. Jadi insya-Allah lah kita bicara berkaitan dengan persoalan barzah, nikmat seksaan barzah, dan insya-Allah kita akan pergi pula kepada pembicaraan berkaitan dengan tiup sangkakala yang pertama dihancurkan dunia, tiup sangkakala yang kedua akan dibangkitkan sekalian daripada alam barzah, akan dihimpun di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah kepada bicara bab syurga dan neraka Allah, masuk di bawah pembicaraan wal yaumil akhiri, hak rukun iman yang kelima, percaya beriman dengan hari kesudahan, percaya beriman pada hari qiyamah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar atas ilmu yang dikongsikan pada hari ini. Jadi saya harapkan kepada anda semua yang mungkin terlepas ataupun ketinggalan di jam yang pertama tadi, di awal jam 6 petang tadi, anda boleh ikuti ulangannya di Facebook Manis FM, dan yang menonton kami secara langsung juga di Facebook Manis FM. Terima kasih kepada anda semua, dan semoga kita terus istiqamah, terus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak ilmu sebagai bekalan untuk kita sama-sama bawa di alam yang selepas ini kita akan hadapi. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan juga puan-puan. Program Talaki Safi Natuni Najah setiap hari Jumaat jam 6 petang. Jadi ikuti ulangannya kalau anda terlepas episod yang sebelum-sebelumnya juga. Kita letak di Facebook Manis FM. Jadi macam biasa Ustaz, sebelum kita menutup, kita tutup dengan doa penutup pada Ustaz sendiri. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin. Wa fahimna famas sabiqin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.